memberikan penyelesaian. Okey, macam agama-agama yang lain pun semua kata tak boleh mencuri. Ada tak agama yang ajar untuk mencuri? Tak ada kan? Okey, tapi bila mereka mencuri, ada tak hukuman? Tak ada. Hanya Islam saja bila orang mencuri ada hukuman. Sebab apa? Hukumannya potong tangan. Sebab nak mendera manusia. Tengok kejamnya Tuhan, tengok kejamnya Allah Islam ni. Tengok bila orang mencuri potong tangan. Dah lah hukum tu dah tak moden, dah tak sesuai dah. Mana ada patut potong tangan? Patut potong tangan. Sekarang ni zaman moden, tak patut dah. Ini yang sentiasa orang bukan Islam soal. Sebab apa dia tak sokong? Sebab apa? Sebab dia tak faham. Even orang kita Islam pun ramai yang tak faham. Bila cakap potong tangan, dia akan terbayang. Dia kata kalau sekiranya undang-undang potong tangan dilaksanakan di Malaysia, ramai orang akan kena potong tangan. Betul tak? Betul tak? Siapa yang kata betul angkat tangan? Cuba angkat tangan, angkat tangan. Saya nak tengok berapa orang yang kata betul. Bila undang-undang potong tangan dilaksanakan Malaysia, ramai orang Islam akan potong tangan. Siapa? Tak, jangan malu-malu, tak apa, tak ada markah pun, tak potong markah. Saya kata sikit orang akan dipotong tangan. Sebab apa? Sebab untuk dilaksanakan hukum potong tangan, syarat-syarat sangat ketat. Sebetulnya hukum ini untuk menggerunkan orang supaya orang tak mencuri, bukan untuk menzalimi. Yang pertama, yang kedua untuk menuntut keadilan kepada orang yang dicuri. Contoh, saya bagi saya contoh. Makcik nama apa? Makcik nama apa? Hajar Rokiah. Hajar Rokiah daripada umur 20 tahun dah cari duit tau. Kumpul duit, kerja semua. Lepas tu beli barang kemas. Okey, beli barang kemas satu cak tadi, satu kok ni. Rombak besar kan. Lepas tu simpan dekat almari. Tiba-tiba saya sebenarnya dah tahu dah Makcik Hajar Rokiah simpan barang kemas tu dalam almari dekat dalam ada satu laci kecil tu. Saya pun datang, saya pun ambil. Lepas tu saya selalu pergi rumah Hajar Rokiah. Jadi bila dia tak ada dalam bilik, saya pun masuk. Lepas tu saya pergi balik. Siapa kejam? Saya ke potong tangan lagi kejam? Jadi untuk menuntut keadilan, bayangkan Hajar Rokiah ni dah cari duit dah seumur, hampir separuh hidup dia cari duit nak beli benda tu. Tiba-tiba dalam sekelip mata je saya boleh ambil. Kejam tak saya? Saya lebih kejam sebetulnya. Jadi untuk mendapatkan keadilan tersebut, Islam kata potong tangan. Tapi untuk potong tangan tersebut ada syarat-syaratnya. Ada tak bukti, kena dapatkan sahih, kenapa saya mencuri, berapa banyak duit yang dicuri, dekat mana simpan. Kalau Hajar Rokiah letak barang kemas itu depan pintu je, saya pergi curi, saya dipotong tangan ke? Tak. Ataupun kalau saya mungkin disebabkan anak isteri saya tak ada duit nak makan, saya minta dengan dia sikit, saya tahu Hajar Rokiah banyak duit, dia tak nak bagi, saya curi, potong tangan ke? Tak, dia ada syarat. Jadi benda-benda ini orang bukan Islam tak faham tau. Bila dia tengok potong tangan, itu je yang dia tahu. Dia tak tahu syarat-syaratnya begitu ketat. Harus ada saksi, harus ada pengakuan. Kenapa? Sebab mencuri akan dikaji. Baru hukum ini dipotong tangan. Rasa-rasanya kalau orang tu ada duit, dia nak mencuri tak? Tak. Kalau dia setakat dia curi satu kotak Maggi, dipotong tangan tak? Jadi mereka tak faham. Mereka mencuri je, potong tangan. Hari ini kalau kita tengok orang curi satu tin susu, dia masuk longkap. Berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan. Orang curi duit berbilion dekat pejabat, tak ada masuk longkap. Adil kan? Itu sebab orang-orang yang macam ni lah yang perlu potong tangan supaya dia tak mencuri. Itu yang Islam sebenarnya. Islam nak keadilan kepada semua orang. Semua orang boleh hidup sejahtera. Itu yang Islam nak. Tapi orang tak faham, disebabkan tak faham tu mereka akan tolak.
tak sesuai, tak modern, hukum kolot, orang zaman dulu, zaman jahiliah, macam-macam. Dan yang kita sedih kadang orang Islam sendiri pun tak faham. Kalau orang bukan Islam faham, tak ada masalah. Tapi orang Islam sendiri pun tak faham. Siapa tugas nak memahamkan mereka? Kita. Jangan kita bila orang kata tak terima hukum potong tangan, kita pun meletik. Oh, apalah you ni, you tak terima hukum Allah, you ni kafir lah itu. Bukan. Kita kena terangkan sebab mereka tak terima, sebab mereka tak faham. Jika mereka faham, mereka akan terima, insya-Allah. Okey, ini yang apa? Soalan yang nombor 2. Ada tak? Sekarang saya bagi peluang untuk muslimat pula. Kita masa sampai pukul 11 kan? Ada masa lagi. Saya bagi peluang untuk puan-puan pula. Nak pilih soalan nombor berapa? Nombor berapa? Nombor 6. Berita kedatangan Nabi Muhammad. Okey, kita tengok berita kedatangan Nabi Muhammad. Nombor 6. Bukanlah, satu lagi. Okey, Islam adalah agama kedamaian. Okey, kita tengok makna ataupun makna daripada Islam. Islam ingat tak tadi berasal daripada kata salam, sejahtera, peace, harmoni. Dari segi makna pun dah menunjukkan Islam adalah agama kedamaian. Okey, kemudian ucapan salam. Bila kita jumpa saudara-saudara kita, kita cakap apa? Assalamualaikum, sejahtera atas kamu. Nampak tak Islam sukakan kedamaian? Okey, kemudian Islam menghormati semua manusia. Kita tak boleh beza-bezakan disebabkan dia orang Cina, India. Tak ada. Allah kata apa? Kalau kita tengok ada sirah pada zaman Rasulullah, iaitu Muhammad berdiri memberi penghormatan ketika rombongan membawa mayat seorang Yahudi. Menunjukkan Rasulullah menghormati semua orang, tak kisah dia Yahudi ke Nasrani, dia tetap manusia. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami memberi bantuan kepada orang Yahudi? Rasulullah kata apa? Boleh. Bukankah mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala? Nampak tak Islam mencintai kedamaian? Okey. Kemudian yang ketiga, Muslim wajib berlaku adil kepada semua manusia. Tak kisah dia Islam ke bukan Islam. Jangan disebabkan dia bukan Islam kita berlaku tidak adil. Hari ini kita berlaku adil tak kepada orang bukan Islam? Adil? Kita berlaku adil tak dengan jiran kita yang bukan Islam? Sebelah kiri rumah kita, jiran kita bukan Islam. Sebelah kanan, jiran Islam. Bila ada kita masak lebih, kita akan bagi kepada jiran Muslim. Kita bagi tak kepada jiran non-Muslim? Alhamdulillah. Tapi berapa ramai orang yang buat macam tu? Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang berlaku adil. Bila kita jumpa orang Islam, kita akan bagi salam, kita akan senyum. Bila kita jumpa orang bukan Islam, kita senyum tak? Tanya diri kita sendiri. Kalau kita dah buat, alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Islam akan memaafkan setiap kesilapan manusia. Allah sangat-sangat cintakan hamba-Nya. Bila kita niat nak buat baik, niat saja, Allah akan bagi satu ganjaran kebaikan. Bila kita buat niat tersebut, Allah akan bagi berapa ganjaran? Antara 7 sampai 700. Allah kata apa? Sesiapa yang berbuat baik, dia umpama satu butir padi yang mengeluarkan 7 tangkai, dan setiap tangkai akan mengeluarkan 100 biji. Bayangkan, 1 darab 7 darab 100 ada 700. Cuma kita dapat berapa ratus? Bergantung kepada keikhlasan kita. Kalau kita betul-betul ikhlas, Allah akan bagi 7 markah penuh, iaitu 700%. Ataupun Allah bagi 7 saja. Sebab kita buat sebab terpaksa. Orang nampak aku tak solat, kan? So kita dapat markah sikit.
Tapi yang pasti Islam suka kepada kebaikan. Okey, kemudian bila kita niat nak buat jahat, tiba-tiba kita tak jadi buat, kita dapat satu kebaikan. Sebab tak jadi buat dan niat dah. Tapi bila kita buat juga, Allah bagi satu ganjaran keburukan, menunjukkan Islam sukakan kebaikan. Dan Allah kata, sesiapa yang buat jahat kemudian dia bertobat, Allah akan hapus semua kejahatan tersebut. Bahkan Allah akan ganti kejahatan tersebut menjadi amalan kebaikan. Nampak tak? Islam sukakan kedamaian. Islam suka memaafkan orang. Tapi kalau ada orang di antara kita yang bila ada jiran kita buat silap dan kita tiba-tiba kita you tunggu sampai mati, aku takkan maafkan kau, maknanya kita telah merampas sifat-sifat daripada syaitan. Sebab syaitan dia bila dia marah kepada Nabi Adam, sampai keturunan Nabi Adam dia akan marah. Kalau kita ada sifat macam tu, mula sekarang kita perlu buang. Buang sifat itu, sifat tak elok, itu sifat syaitan. Buat apa kita nak rampas sifat dia? Okey. Kemudian Islam bertolak ansur kepada bukan Islam. Allah kata apa? Pada suatu hari 60 orang Nasrani tiba di Madinah ketika waktu asar, dan mereka masuk ke Masjid Nabawi, lalu mereka menunaikan sembahyang dalam masjid. Sembahyang tahu, bukan setakat masuk ke dalam masjid. Hari ini kita tak bagi orang Islam masuk dalam masjid. Ingat tak tadi soalan saya? Boleh tak orang Islam, bukan Islam masuk masjid? Jawabannya apa tadi? Tak boleh kan? Saya ingat tadi, saya kenal lagi siapa yang kata tak boleh tadi. Nak saya sebut kan siapa yang kata tak boleh tadi? Okey. So Islam bertolak ansur, bukan setakat masuk, boleh sembahyang. Sembahyang maksudnya macam cara orang Nasrani. Macam mana orang Kristen sembahyang? Dia sembahyang dalam Masjid Nabawi. Rasulullah benarkan, menunjukkan betapa tolak angsurnya Islam. Okey, kemudian Islam memberi keuntungan berganda, macam saya kata tadi, sampai 700 ganda. Okey, kemudian Islam, okey, kalau macam tu, kenapa negara-negara Islam banyak berperang? Sebab mereka nampak negara Islam banyak berperang. Saya nak tanya, cuba tengok Afghanistan, Chechnya, Palestin, Iraq, semua negara-negara ini pernah tak menyerang negara lain? Mereka diserang. Macam Iraq diserang oleh Amerika Syarikat, kemudian Afghanistan pun diserang oleh Amerika Syarikat dengan alasan dikata ada Osman bin Laden lah, macam-macam. Sebetulnya ini adalah provokasi. Kalau kita tengok, tak ada satu pun negara Islam yang menyerang negara bukan Islam. Dan orang-orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam, mereka hidup damai. Tapi bayangkan apa yang berlaku dengan saudara kita di Myanmar sekarang. Rohingya, hidup Nabi berperang. Kalau kita tengok, kenapa Nabi berperang? Sebab diserang. Bila Nabi tak, contoh Nabi, sebelum Nabi menyampaikan Islam, apa Nabi buat? Pergi perang ke? Pergi Taif perang, begini. Tak ada. Rasulullah pergi sampaikan Islam. Rasulullah hantar surat-surat kepada raja-raja, peluklah Islam. Bila ada yang menentang, baru perang. Bila tak menentang, mereka terima Islam, mereka akan hidup baik di bawah pemerintahan Islam. Macam orang kata Nabi menyebarkan Islam melalui pedang. Tak ada. Tak pernah Nabi menyebarkan Islam melalui pedang. Tapi sebab negara Islam diserang, bila diserang, hukumnya wajib melindungi diri ataupun melawan. Contoh saya cakap okey, saya lebih suka bagi contoh ni kepada pihak lelaki, sebab pihak lelaki biasa yang bertanggungjawab. Okey, tiba-tiba rumah, contoh saya panggillah siapa-siapa Encik Ahmad, okey kan? Tiba-tiba rumah Encik Ahmad datang perompak. Dan masa tu Encik Ahmad ada kat rumah. Sebagai seorang lelaki, sebagai ketua rumah tangga, bila perompak masuk, apa Encik Ahmad buat? Ambil selimut, tidur. Betul kan?
apa lelaki punya tak ada guna kan, orang kata kan. Sebab apa? Tak cuba usaha. Tapi bila pencuri masuk, apa Cik Ahmad akan buat? Paling tidak pun akan ambil parang dulu. Sungguh pun tak boleh lawan. Tapi setidak-tidaknya kita sebagai lelaki, kita akan cuba lindungi keluarga kita. Kita akan cuba lindungi isteri kita. Kita akan cuba lindungi anak-anak kita daripada dirogol dan macam-macam, dirampas, harta dirompak. Betul tak? Atau ada tak siapa-siapa yang tuan-tuan kat sini yang pergi tidur, dia tahu ada perompak yang masuk? Kalau ada macam tu, saya lah sebagai lelaki saya malu. Sebab ada, kita tak ada jiwa kepimpinan, kita tak ada jiwa perlindungan, kita tak ada jiwa sebagai seorang lelaki kepala rumah tangga. Kalau ada macam tu pula, perempuan pun tak nak ambil lelaki tersebut jadi suami ataupun menantu. Sebab apa? Tak ada guna punya lelaki. Okey, jadi lelaki tersebut, anak tersebut akan cuba sedaya upaya. Sungguh pun dia tak berjaya untuk melawan perompak tersebut. Itu sifat yang baik ke sifat tak baik? Sifat yang sangat baik kan? Okey, saya letakkan keadaan tu bila sebuah negara diserang. Bila Malaysia diserang dulu dijajah oleh Britain, orang akan melawan Britain. Tak kisah dia bangsa Cina ke, India ke, Melayu ke, dia akan melawan. Dan bila mati dalam peperangan, dianggap sebagai heroin ataupun sebagai pahlawan. Betul tak? Wira negara. Betul tak? Okey, tapi kita letak keadaan itu kepada negara Islam. Bila Palestin dihentam, bila rakyat Palestin dibunuh, disembelih semua-semua, ada tak mana-mana negara di dunia ini yang membantu mereka selain daripada negara Islam? Even negara Mesir sendiri sekat makanan untuk masuk ke Palestin. Itu negara Mesir, di mana kita tahu majoritinya adalah umat Islam. Ada tak orang Palestin minta bantuan, meraup-raup minta bantuan daripada dunia, daripada PBB supaya melindungi mereka? Ada tak? Ada tak NATO pergi lindungi mereka? Tak ada. Disebabkan benda ini tak ada, akhirnya mereka berjuang sendiri, mempertahankan maruah mereka, mereka mempertahankan tanah mereka semata-mata demi agama, demi kehidupan mereka. Even di situ tak ada dah Islam, Kristen, Hindu, Kristen ke, Yahudi ke, tak ada. Mereka adalah rakyat Palestin. Tapi dalam keadaan mereka seperti itu, bila mereka akhirnya mereka lakukanlah bom bunuh diri. Sebab mereka tak ada pilihan. Itu saja yang mereka ada. Akhirnya dikatalah Islam ni ganas, bunuh diri, ini itu. Bila minta bantuan, tak ada orang bantu. Bila dia buat macam tu, dia akan dianggap sebagai pengganas. Kenapa tadi bila di Malaysia berlaku dianggap sebagai wira negara? Bukankah keadaan sama? Sebab itu negara Islam. Bila Islam, dia akan letakkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita kena sedar bahawa orang-orang bukan Islam tidak akan puas selagi kita tak ikut agama mereka. Sebab ada isu agama. Bila isu agama, mereka tak akan sokong. Sedangkan orang Yahudi, orang Israel, Zionis, mereka mempunyai kabel yang sangat kuat. Mereka peralatan ada, mereka kewangan kuat, kemudian mereka menguasai ekonomi. Jadi bila mereka bantu, mereka akan tergugat. Negara-negara tersebut tergugat. Macam mana peperangan di Syria? Peperangan Syria itu antara rakyat sendiri. Itu isu lain. Itu sebab apa? Sebab memang yang memimpin adalah orang Islam. Tetapi kita tengok mereka mengamalkan tak Islam. Disebabkan mereka tak mengamalkan Islam, mereka menindas rakyat sendiri. Bila ditindas, sebagai rakyat yang ditindas perlu melawan. Jadi terpaksa akan mengorbankan pelbagai. Bila dia tak melawan, penindasan tersebut akan berlaku selama-lamanya. Itu yang kita tengok. Tapi apa yang berlaku bila kita tengok orang bukan Islam tinggal di negara Islam, mereka selamat ke tak? Selamat, sangat-sangat selamat. Di Malaysia kita tengok, tak payah tengok tempat lain. Malaysia, ada tak kita pergi bakar yang mereka, kita pergi usir mereka? Tak ada.
Tapi kenapa bila orang Islam tinggal di negara bukan Islam, mereka akan ditindas? Tak boleh solat. Orang kalau setakat tak boleh solat, tak boleh bertudung, sampai ditarik-tarik tudung. Ada tak orang bukan Islam yang bantu? Sedangkan itu adalah hak asasi. Dia kata agama adalah hak asasi. Kenapa tak ada orang yang bantu bila melibatkan Islam? Itu sebab kenapa? Sebabnya Islam adalah agama kedamaian. Tetapi disebabkan perkara-perkara ini berlaku bukan disebabkan orang Islam, tapi disebabkan oleh orang bukan Islam. Kita sebagai orang Islam, kita wajib mempertahankan maruah diri, kita wajib mempertahankan maruah harta kita, kita wajib mempertahankan Islam. Bila kita diserang, kita wajib mempertahankan, tapi kita tak boleh menyerang. Allah kata kita tak boleh menyerang negara-negara yang lain. Okey, terjawab tak soalan nombor 6 tadi? Okey, ada tak kita ada masa lagi dalam setengah jam lagi? Mungkin boleh jawab 2 soalan lagi. Saya bagi peluang kepada pihak lelaki pula. Ada ke? Tak ada? Tak ada, berapa lagi? Okey, saya kena buka dulu kot. Kena buka slide biar nampak mana satu. Okey, pihak lelaki ada ke soalan apa-apa nak tanya? Ataupun saya cukupkan sini je? Ha? Tak ada? Okey. Saya minta ada pihak lelaki ke daripada pihak perempuan tadi? Okey, tak apa sebab lelaki tak minat. Okey, saya tanya, kenapa Islam tak boleh murtad? Orang kata, macam kawan-kawan saya katalah yang bukan Islam kan, dia kata, I tak kisah pun masuk Islam, masuk Kristian ke, masuk Hindu ke, masuk Buddha ke. Sebab apa? Kalau I tak sesuai, nanti boleh lah I keluar. Ini Islam ni tak boleh dipaksa tau. Kalau orang dah masuk Islam, tak boleh keluar. Agama apa ni? Kenapa nak paksa-paksa manusia? Sedangkan agama ni kan hak asasi manusia. Kenapa nak paksa-paksa? Kalau I tak suka, I keluar suka-suka hati je lah. Kan orang akan cakap macam tu. Yang pertama, kenapa tak boleh keluar? Yang pertama, Islam bagi kita agama adalah perkara yang sangat penting. Bila perkara penting, kita tak berani nak main-main. Mainkan, kita tak boleh main-mainkan. Tak boleh suka-suka hati keluar masuk je. Bagi kita agama perkara penting ke tak penting? Penting. Itu sebab kita tak berani nak main-main tentang agama. Jadi bila kita dah masuk Islam, kita terima Islam. Ingat tak tadi? Tak boleh paksa orang masuk Islam. Bila kita dah terima Islam, kita kena patuh 100% kepada perintah Allah. Apa salah satu perintah Allah? Allah kata apa? Tak boleh keluar Islam. Bila Allah kata tak boleh keluar Islam, maknanya kita tak boleh keluar. Tapi kalau contoh ada juga orang nak keluar juga, nak buat macam mana? Boleh ke tak? Kalau keluar Islam kena macam agama apa macam ni? Dia kata Jujur bila keluar juga, sebetulnya alam keluar Islam ini ada 2 jenis. Saya suka cerita. Saya bagi satu cerita. Okey, ada tak di antara tuan-tuan dan puan-puan kat sini yang ada anak jadi askar? Cuba kat tangan yang ada anak jadi askar. Ada. Dia sebelum dia jadi askar, dia ada tak perjanjian apa-apa? Dia ada perjanjian tau. Kalau dia jadi askar, dia tak boleh keluar daripada askar selama dia menjalani training. Betul tak? Betul. Okey, tiba-tiba anak tuan tadi dia jadi askar. Tiba-tiba baru 3 bulan dia masuk askar, dia tak boleh, dia tak tahan, sangat teruk kan. Lepas tu dia lari. Apa dia buat? Dia akan dicari tau. Kalau dia tak jumpa anak puan, dia akan cari ibu bapa dia. Sebab apa? Dia dah ada perjanjian tadi.
Sama juga dalam Islam, bila kata tak boleh keluar daripada Islam, maka dia ada tindakan yang diambil. Okey, kemudian orang yang keluar Islam ada dua jenis. Orang yang keluar, contoh kita, dia nak keluar Islam, dia dah mohon. Di Malaysia dia ada prosedur, dia kena mohon, isi borang semua-semua, dia perlu pergi kaunseling. Kaunseling itu untuk apa? Kita tengok pada zaman Rasulullah, bila ada orang keluar Islam, Rasulullah kata pujuklah mereka kepada Islam. Kita pujuk mereka, kita terangkan. Sebab pengalaman setakat yang saya pernah handle orang nak keluar Islam, sebab mereka tak faham Islam sebetulnya. Ataupun dia ada masalah peribadi, ada masalah keluarga, daripada kecil dia didera oleh keluarga. Disebabkan keluarga dia Islam, so dikait-kait inilah yang Islam ajar. Akhirnya dia nak keluar Islam. Okey, kemudian ada orang yang keluar Islam, dia keluar baik-baik, dia pergi jabatan agama, mana dia mohon, pergi kaunseling semua-semua, akhirnya dia nak keluar juga. Boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh kalau macam ni. Tapi dengan syarat dia pergi. Okey, kemudian selepas dia keluar daripada Islam, di kehidupan dia masuk Kristen, dia jadilah seorang Kristen yang baik, ini tu semua-semua, dia tak kacau Islam. Adakah orang macam ni kena bunuh ke? Tak ada. Ada berapa orang di Malaysia yang dibunuh sebab keluar Islam? Ada tak? Tak ada kan? Okey. Kemudian, yang pertama. Yang kedua, ada satu jenis lagi. Dia keluar Islam dengan cara dia pergi hantam Islam. Pernah tak dengar Benjamin Steven? Pernah dengar? Nanti cuba tengok balik rumah, buka YouTube, tengok Benjamin Steven. Dia adalah seorang orang Islam yang keluar Islam dan sangat-sangat popular dan jadi hero di kalangan orang Kristen. Sebab apa? Dia berjaya memporak-porandakan umat Islam dan bukan Islam di Malaysia. Sebab dia hantam Islam, dia kata Nabi Muhammad gila, sek lah, macam-macam. Dan cara dia sebetulnya orang-orang yang macam ni hukum dia bunuh. Sebab apa? Bukan sebab dia keluar Islam, tapi sebab apa? Mulut dia yang celupa tu menyebabkan umat Islam dengan orang bukan Islam menjadi bergaduh. Dan saya tak faham sampai hari ini. Saya actually ada kawan seorang Kristen. Kawan Kristen saya tak baik dengan saya. Dia orang kuat dalam gereja. Saya cakap dengan dia, saya kata, kenapa you sebagai seorang Kristen, bila Benjamin Steven keluar daripada Islam dan masuk Kristen, sebetulnya saya rasa dia telah memburukkan imej Kristen tau. Sebab apa? Bila dia hantar Islam, you sebagai seorang Kristen, you tak pernah tegur dia. Ini ke yang Kristen ajarkan? Sedangkan kita, apabila orang bekas Kristen masuk Islam, dia pergi buruk-burukkan Islam, dia pergi buruk-burukkan Kristen, kita akan tegur dia. Kalau perkara yang dia cakap tak ada bukti, kita akan tegur. Oh, dia kata, mana kita tahu apa yang dia cakap tak betul? Saya kata, takkan you tak tahu, you tinggal di Malaysia. Kenapa saya tahu? Apabila ada orang bekas Kristen masuk Islam, saya tahu perkara yang dia cakap tak betul. Sebab saya kaji Kristen, saya kata. Tapi you sebagai orang Kristen, sepatutnya you kaji Islam, supaya you tahu apa yang dia cakap tak betul. Sebab bila dia buat macam ni, orang akan pandang hina Kristen, saya kata. Memang orang akan bergaduh, tapi orang akan pandang hina Kristen. Sebab apa? Kristen biarkan umat dia mencerca agama lain, sedangkan Islam tak benarkan umatnya mencerca agama lain. Ingat tadi, janganlah engkau mencerca sembahan-sembahan selain Allah. Sebab disebabkan mereka tidak faham, mereka akan mencerca Allah. Jadi daripada sini, okey, kemudian kita tengok balik. Jika dia keluar Islam dan dia tidak memburukkan Islam, dia tak ada masalah. Dan bagi saya, bila orang, saya lah, ini pandangan secara peribadi, bila orang tu dah tak nak Islam dan dia telah lakukan perkara-perkara yang dapat memburukkan Islam, sebab kita halang dia keluar Islam, sebetulnya benda itu adalah satu kesilapan. Sebab apa? Orang akan pandang hina Islam disebabkan orang-orang ini. Bila dia tak nak Islam, dia akan buat sedaya upaya untuk memburukkan Islam. Jadi buat apa kita nak kekalkan orang-orang macam ni?
Sedangkan ramai orang-orang bukan Islam yang nak Islam, dan mereka nak Islam 100%. Mereka nak berubah, mereka nak menjadi seorang Islam. Kita terlalu banyak buang masa kepada orang-orang yang bermasalah, dan kita biarkan orang-orang yang nak Islam. Berapa ramai orang yang nak Islam hari ini? Sebagai contoh, saya difahamkan setiap tahun di Malaysia ada 5,000 orang yang masuk Islam setiap tahun. Dan di Selangor saya dipahamkan setiap bulan ada lebih daripada 100 orang yang masuk Islam. Itu yang berdaftar dan pergi kursus. Bayangkan yang tak berdaftar. Ramai yang datang kelas saya, kebetulan saya ada buat kelas untuk mu'alaf. Ramai yang datang ke kelas saya masuk Islam tak berdaftar. Bahkan ada budak-budak baru tingkatan 2, tingkatan 3, dia dah amalkan Islam, dia dah masuk Islam. Kenapa kita buang masa kita dengan orang-orang yang bermasalah, sedangkan kita ada brilian orang yang nak Islam. Macam saya ada jumpa seorang pelajar Cina umur 17 tahun. Dia best student di sekolah dia. Dia nak Islam, tapi tak ada orang bimbing dia. Kenapa kita nak buang masa kita dengan orang-orang yang bermasalah hanya disebabkan dia status sebagai Melayu, sedangkan agama kita pun tak tahu dia solat ke tak. Dia hanya disebabkan dia status sebagai Melayu, dilahirkan dalam keluarga Islam, sedangkan dia ada iman ke tak, itu tak ada masalah, sedangkan dia nak Islam. Dan saya ada juga seorang pensyarah dekat UNICEF. Dia dapat anugerah naib chancellor, dia pun nak Islam. Hari ini orang-orang yang masuk Islam, nak Islam adalah orang-orang yang brilian ni. Bukan calang-calang orang yang masuk Islam, orang yang ada power, mereka ada pengaruh, mereka ada talent. Sedangkan orang-orang yang keluar Islam, setakat yang saya kenal, adalah orang-orang yang bermasalah. Itu sebab apa? Sebab apa? Iman tak ada. Sebab satu. Jadi di sini kenapa, kalau kita tengok kenapa ada yang masalah keluarga macam tadi kan, masalah lagi satu, ramai orang Islam, bukan ramai lah, ada segelintir orang Islam keluar pada Islam sebab apa? Sebab kebaikan, kebajikan. Tengok bila dia ada masalah, contoh dia suami isteri, dia sebagai seorang isteri, bila dia masalah, dia akan report kepada Jabatan Agama untuk konseling. Selepas konseling tak ada perubahan, dia minta cerai. Biasanya apa ustaz-ustaz kita akan buat? Sabarlah tuan, sabarlah puan. Kalau puan sabar, puan akan dapat syurga. Betul tak? Sedangkan dia dah separuh mati dah kena pukul oleh suami, kena dera oleh suami. Dalam keadaan macam ni dia tak ada pilihan. Apa pilihan dia? Jika berbeza agama selama 3 bulan, dia akan cerai secara otomatik. Itu sebab dia keluar Islam, bukan sebab dia nak, tapi dia tak ada pilihan lain. Ini kesilapan letak pada siapa? Orang Islam. Sedangkan undang-undang kata boleh cerai. Kenapa kita nak tahan kalau dia dah tak ada kesefahaman? Kalau kita bagi cerai, tengok rekod perceraian sangat tinggi, kita malu. Apa yang patut kita buat? Kita kesan, kenapa orang bercerai? Kenapa orang ada masalah suami isteri? Itu yang perlu kisah. Bukan kita masalahnya hari ini kita nak cegah sesuatu melalui undang-undang. Sampai bila kita nak buat macam ni? Kita tak pergi ke dalam masyarakat, kita pergi pendidikan, pergi ajar mereka supaya mereka faham. Tak, kita hanya cegah melalui undang-undang. Takkan berkesan. Itu sebab ada silent follower. Ada orang Kristian, orang Islam yang masuk Kristian secara senyap, dia bertudung tapi dia pakai salib. Sebab apa? Sebab undang-undang larang mereka. Itu yang pertama. Jadi bila keadaan macam ni, itu yang jadi bagi saya, kenapa kita nak kekalkan orang-orang macam ni? Kita ada ramai orang yang nak Islam. Hari ini ramai orang yang nak Islam, berduyun-duyun. Dan yang nak keluar Islam sebetulnya tak ramai. Hanya segelintir orang-orang yang bermasalah. Satu, ada masalah keluarga,
Macam tadi. Yang kedua, background keluarga. Mungkin ibu bapa bergaduh, ayah dia selalu pukul ibu dia daripada kecil. Dia trauma, dia merasa Islam ajar macam ni. Ajar ganas. So dia tak nak Islam, dia keluar dari Islam. Ataupun disebabkan apa? Disebabkan masalah seksual. Ini pun ada. Dan mengandung dengan lelaki bukan Islam. Ada juga yang lelaki nak jadi gay, ataupun perempuan nak jadi lesbian. Sedangkan Islam sangat-sangat tegas isu ini. Sedangkan Kristen boleh bertolak ansur. So akhirnya dia keluar Islam. Dan saya pernah jumpa yang orang nak keluar Islam sebab dia nak jadi gay. So ada banyak sebab. Kemudian bila kita ada masalah, orang-orang anak-anak kita ada masalah, dia jumpa ustazah, dia jumpa ustaz. Bila dia tanya contoh, dia tanya soalan lah, ustaz, betul tak Tuhan itu wujud? Apa jawapan ustaz kita? Jangan sembarang tanya soalan tau, you boleh murtad. Ini jawapan yang ustaz kita bagi. Dia membayangkan ustaz macam seekor serigala yang sangat ganas, yang nak menerkam bangsa. Sedangkan bila dia jumpa orang bukan Islam, tiba-tiba dia ada kawan Kristen. Dia kata, you ada masalah ke? Boleh tak you jumpa father I? Father maknanya padri dia orang lah. Bila jumpa, dia kata, welcome sister, you are my sister, you are my brother. Dia rasa cool, dia rasa selesa sangat. Dia nak cerita semua sangat-sangat leluasa. Tapi bila dia jumpa ustaz, mentang. Lagi satu lagi hebat, malukan di kalangan orang ramai. Jadi dia merasa Islam bukan agama yang cantik, Islam bukan agama yang indah, tapi Islam satu agama yang sangat menggerunkan. So benda-benda macam ini akan menyebabkan dia takut. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan mereka belum lagi dari segi kebaikan. Bila orang susah, ibu tunggal, tak ada duit, minta bantuan dekat Baitul Mal. Dah berdarah dah kaki ni, nak terus naik dekat Baitul Mal, tak dapat. Sedangkan pergi church senang je. Kan? Orang church, orang Kristen datang ke rumah, bagi duit, bagi beras, bagi ini, bagi itu. Jadi dia tertarik. Dia bukan disebabkan dia yakin dengan Kristen, tapi dia tengok cara dia orang sangat touching tau. Sangat menyentuh. Sebab saya pernah, orang yang cakap tu, saya tanya dia kata, saya tak percaya Jesus itu Tuhan, tapi saya tak boleh lepaskan dia ustaz, sebab dia terlampau sayangkan saya. Bila dia jumpa saya, dia peluk saya, dia cakap, sister, you are my sister. Itu tak ada di kalangan orang Islam kita. Bukanlah ada, hanya sedikit orang Islam yang ada perasaan tersebut, amalan tersebut. Jadi benda-benda ini menyebabkan dia benci kepada Islam. Akhirnya dia pun keluar daripada Islam. Okey, saya rasa untuk tajuk-tajuk ini saya rasa dah cukup dah. Dan saya ada masa lagi 15 minit. Mungkin ada apa-apa ke nak bincang. Saya ustaz ada kawan seorang ni, jiran saya baik sangat, tapi dia tak tahu saya macam mana nak sampai ke Islam. Kita boleh bincang dalam masa 15 minit lagi. Okey, saya bagi peluang kepada pihak perempuan dulu. Sebab apa? Ladies first. Semua sebab Islam apa tadi? Mengangkat derajat perempuan. Okey, ada tak apa-apa perbincangan daripada pihak perempuan? Tak ada? Takkan tak ada ramainya. Ataupun kalau tak ada, biar saya tanya. Boleh? Boleh tak? Kalau tak ada yang bertanya, biar saya yang bertanya. Jadi kalau macam tu, tanya cepat-cepat supaya saya tak bertanya. Tu je. Okey. Kurang ilmu. Okey, orang selalu kata, ustaz, saya tak layaklah nak berdakwah. Sebab apa? Saya pun tak ada ilmu. Ingat tak Umar kata apa? Ingat tak Rasulullah kata apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Alif Lam Mim. Ada berapa ayat?
3 okey, daripada Alif Lam Mim kita pun dah ada 3 ayat dah. Sebetulnya bukan kita tak ada ilmu, kita tak confident, kita tak yakin bahawa kita boleh buat. Cuba bayangkan kalau kita sampaikan, rasa-rasanya ada tak perlu kita tunjukkan, oh ayat Al-Baqarah 103 Allah berkata macam ni. Macam tu ke kita berdakwah dengan orang bukan Islam? Bukan macam tu kita bina hubungan. Kita tahu dia ni Cina ni suka makan. Kita tahu nasi kandar kat situ sangat sedap. Sebab saya dengar orang-orang Islam Utara ni, dia nasi kandar je yang saya tahu. Okey, dia kata ataupun char kway teow kat situ sedap. Jom lunch, masakan tengah hari, cakap dengan dia, Amy, jom saya pergi belanja, you makan. Dia happy tak? Padahal nasi kandar tu RM10 je, tapi dia akan rasa happy kita belanja dia makan. Bila belanja makan, sambil-sambil masuk kereta, kita cakap lah, saya tengok awak ni baguslah, awak dengan. Kita kena bagi puji dulu. Ingat tak anak-anak kita bila kata kacaknya adik hari ni, dia pun dah naik daun dah. Kita suruh apa-apa, kita suruh dia pun akan buat. Betul tak? Cuba cakap, comotnya anak bapa hari ni. Dia pun lepas tu kita suruh mandi pun tak nak mandi. Kita suruh apa-apa, dia tak nak. Sebab apa? Kita tak puji dia. Sama lah manusia. Ibarat orang dewasa, bila kita puji, saya tengok awak ni sentiasa senyum je, kita bagi dia pujian. Bila kita puji, kita bagi dia belanja makan, dia happy. Esok kita bawa lagi. Lama-lama dia pun malu. Dia kata, apa salah nak belanja saya? Tak apalah, saya kata, kita kan kawan. So mula daripada situ kita, dia dah selesa dengan kita. Bila dia selesa, mulalah kita cakap bahasa Islam. Ingat tak nak cakap bahasa Islam, cakap apa tadi? Qul huwallahu ahad. Tak payah nak hafal surah-surah panjang. Qul huwallahu ahad dah cukup dah. Tak tahu cakap bahasa Arab, tak payah cakap bahasa Arab pun. Kita cakap makna je. Kita apa? Katakanlah Tuhan itu asa. Bila kita cakap, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Tuhan itu asa. Bila kita cakap benda tu, kita terangkan macam mana sifat Allah. Kita cakap dengan dia, sebetulnya apa-apa yang kita bayangkan itu Tuhan, maknanya itu bukanlah Tuhan. Sebab tak ada apa-apa yang serupa dengannya. Kita cakap, sebetulnya Tuhan tu sayang dekat kita tau. Dekat awak, Tuhan tu sayang dekat awak. Tuhan dia sayang semua orang. Even you Islam ke bukan Islam, buktinya apa? Dia bagi orang bukan Islam juga berjaya. Allah tu, Tuhan tu sangat sayang. Bila dia dengan sayang tu, dia menggeletak. Sebab orang suka sayang. Jangan kita cakap, Islam, kalau you tak masuk Islam, you masuk neraka tau. Dia dengar je, dia dah takut lah. Jadi bila kita cakap, okey, lepas tu kita cakap, mana bukti Tuhan sayang kita? Okey, tanya dengan dia, you pernah tak fikir Tuhan bagi kita oksigen? Kalau Tuhan cas kita 1 minit, 10 sen je, satu hari you kena bayar berapa sen? Berapa ringgit dah satu hari? Selama umur awak, contoh 50 tahun, berapa banyak dah? Nampak tak Tuhan sayang kita? Kalau Tuhan tak sayang kita, Tuhan tarik sekejap je oksigen, kita akan mati. Sebab dia tak pernah fikir benda ni. Sebab apa? Benda ini percuma. Benda-benda yang percuma biasanya kita kurang hargai. Contoh saya bagi di Selangor dia kata air free sebanyak RM11 sebulan. RM11 sebulan dia bagi kan. So orang tak jimat air pun sebab free, sebab percuma, cuma bayar. Dia fikir RM11 ni boleh beli apa, nasi kandar 1 bungkus. Tapi disebabkan percuma, orang tak hargai sangat. Sama juga sebab oksigen tu percuma, dia tak hargai sangat. Bila kita jentik dia akan fikir, betul lah, air pun Allah. Lepas tu kita cakap Allah bagi you kesihatan, you boleh cari duit, you boleh jaga anak, semua benda-benda yang positif. Yang benda-benda itu berlaku hari-hari dalam hidup dia. Dan Tuhan pun bagi anak you pandai. Tengok ayat anak you sekarang dah masuk universiti, nanti sekejap lagi keluar jadi doktor, anak you berjaya. Cakap kita benda yang positif, kita cakap dengan dia, dia pun akan merasa, betul
itulah macam dia cakap. Esok-esok dia jumpa kita, dia cakap, saya nak tahu pasal Islam boleh tak? Dia yang tanya tau. Bukan kita tak payah buka mulut. Yang pertama je kita kena buka mulut. Lepas tu tiba-tiba, Allah, aku tak pandai nak ajar dia pula. Apa boleh buat? Boleh hubungi saya ke siapa-siapa yang kita tahu yang pakar dalam bidang ini, boleh hubungi. Hubungi siapa-siapa. Boleh siapa-siapa kita hubungi. Kita bawa dia jumpa ustaz ke. Tak semestinya kita. Akhirnya bila kita masuk Islam, kita happy tak? Kita sangat happy tau. Bila kita tahu kawan yang selama ini kita follow up, tiba-tiba dia masuk Islam. Ada yang setengah orang dia menangis. Dia hiba sangat. Sebab apa? Dia terharu sangat sebab kawan dia masuk Islam selepas dia follow up tau. Dia ajar. Tapi cuba bayangkan bila dia mati. Saya pernah jumpa seorang uncle, saya selalu beli sayur. Actually dia jual sayur di pasar. Saya selalu beli sayur dengan dia. Bila satu hari saya pergi, saya tanya dengan adik dia, saya tanya, uncle mana? Dah meninggal. Sedih saya. Sebab apa? Sebab saya tak sempat sampaikan Islam kepada dia. Sebab saya tak tahu macam mana nak sampaikan dengan orang yang dah berumur, lepas tu dengan peluang. Sebab dia bekerja kan. Takkan kita pergi cakap pasal Islam sedang dia bekerja. Siar pula sayur dia campak atas kepala kita kan. So jadi saya sangat sedih sebab apa? Tak sempat nak sampaikan pasal Islam. Pasal dia terima itu nombor berapa? Nombor 1000. Nombor pertama yang penting kita sampaikan. Kita buat yang terbaik. Sebab apa? Ingat tak bila Rasulullah, bapa saudara daripada Rasulullah meninggal? Ingat tak? Bapa Rasulullah dia memeluk Islam ke tak? Tak. Rasulullah sedih tak? Sedih, sangat-sangat sedih. Sebab apa? Beliaulah yang sentiasa menyokong perjuangan Rasulullah. Khadijah dan beliau adalah dua insan yang paling banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam. Tetapi akhirnya meninggal dalam keadaan bukan Islam. Sangat-sangat sedih. Sehingga Allah turunkan ayat apa? Janganlah engkau bersedih wahai Muhammad. Sesungguhnya tugas kamu hanyalah menyampaikan, dan hidayah itu adalah hak aku. Jadi bila kita berpegang dengan ayat ini, jangan risau. Dia tak masuk Islam, jangan risau. Yang penting tugas kita telah selesai. Bila nanti di hari pada masa, bila ada penghisaban, dia, contoh kita ada kawan Ameng nama dia kan. Bila Ameng datang, dia tak boleh tuntut apa-apa. Sebab apa? Kita dah sampaikan Islam kat dia. Tapi kalau kita tak sampaikan Islam, dia kata, Tuhan, hari ini adalah pengadilan yang sangat adil. Saya nak keadilan daripada engkau. Saya hari-hari saya duduk sembang dengan ini kawan, tapi dia tak pernah sentuh pun pasal Islam kepada saya. Rasa-rasanya kita terlepas tak? Sepatutnya kita dah masuk ke syurga. Tapi disebabkan kita abaikan kawan kita, kita akhirnya kena masuk neraka dulu. Nampak tak? Sebab kita bukan manusia, kita Islam bukan orang egois. Kita adalah Islam untuk semua. Ingat lagi tajuk buku, Islam untuk semua. Alhamdulillah, sampai di sini saja. Cuma saya ada beberapa perkara yang actually yang buku pertama saya, Tuhan untuk semua. Alhamdulillah buku ini mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan orang Islam dan bukan Islam. Dan Alhamdulillah ada di antara orang yang baca buku ini, akhirnya dia memeluk Islam. Alhamdulillah saya difahamkan ada beberapa pelajar di UUM selepas baca buku ini masuk Islam. Dan ada juga seorang ustaz saya, pernah tak dengar Nicholas Sylvester? Pernah dengar? Ustaz saya cerita, dia kata ada seorang isteri daripada pastor di Sabah masuk Islam selepas baca buku ini. Buku ini tak hebat apa pun, cuma ingat tadi hidayah daripada Allah sebab melalui buku ini. Okey, kemudian yang kedua buku saya untuk Islam untuk semua. Dan yang ketiga Pasca Sahadah. Buku ini adalah kalau ada tuan-tuan ataupun puan-puan ada kawan yang baru memeluk Islam, sangat sesuai hadiahkan buku ini. Harga RM22. Okey, kemudian yang ketiga buku Islam untuk semua dan Tuhan untuk semua. Kita ada buat satu projek. Nanti saya tengok sekejap. Kita ada buat satu projek di mana kita mencari penderma
Dan buku ini kita akan hantar ke perpustakaan IPTA dan IPTS seluruh Malaysia, kemudian SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan di terutama Sabah dan Sarawak. Kemudian yang ketiga, kita akan sebarkan di klinik-klinik kerajaan. Sebab bila orang pergi ke klinik, menunggu doktor appointment pukul 2 jam, dan dalam masa yang sama kita bagi peluang kepada saudara-saudara kita bukan Islam untuk belajar baca. InsyaAllah dia akan terbuka hati dia. Dan yang keempat, kita akan hadiahkan kepada orang-orang Kristian yang saya kenali secara personal. Macam semalam saya ada jumpa seorang Cina dalam bas. Saya nampak dia ada ciri-ciri minat Islam. Even dia kata dia dah puasa itu. So saya pun kebetulan ada buku, saya pun hadiah.